Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Fatihah binti Zulkafli, pelajar Diploma in Nursing daripada kohort 65. Tugasan yang kedua ni, saya memilih tajuk penjajahan yang paling memberi kesan kepada masyarakat Malaysia dari segi politik, ekonomi, sosial dan agama. Jadi saya memilih kesan penjajahan British. Aspek yang pertama adalah politik. Kesan yang pertama yang ditinggalkan adalah dari struktur politik, iaitu perubahan dari feudalisme kepada sistem demokrasi. Yang kedua, orang Melayu bersatu yang menyebabkan tertubuhnya persatuan bercorakkan kenegerian, iaitu Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Perak dan selain-lain lah. Yang ketiga, pembentukan parti politik iaitu berteraskan kaum masing-masing, contohnya UMNO, MIC dan MCA. Yang keempat adalah sistem perundangan, iaitu di Malaysia kita mempunyai mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Undang-undang British digunakan sepenuhnya dalam mahkamah sivil, manakala undang-undang persekutuan membataskan kuasa mahkamah syariah. Aspek yang kedua adalah ekonomi. Yang pertama, bentuk ekonomi masyarakat sara diri telah berubah kepada sektor perdagangan dan ekspor dengan pengenalan tanaman baru seperti teh, tebu, kopi dan getah. Yang kedua, pengenalan dasar ekonomi yang berbentuk bebas yang menyebabkan kemasukan pelabur-pelabur asing. Yang ketiga adalah sektor pertanian dan perlombongan juga diperkenalkan oleh British. British mengambil alih ekonomi dagangan serta mengimport buruh dari China. Yang keempat, penggunaan alat pertanian yang lebih baik, yang lebih moden dan lebih berkualiti lah, iaitu contohnya macam dulu pakai haiwan, sekarang kita ada jentera, kita ada traktor. Yang kelima, sektor perlombongan biji timah semakin berkembang pesat dengan pengenalan kaedah baru dalam perlombongan, iaitu kapal korek yang mengeluarkan biji timah dalam kuantiti yang banyak. Dan yang kelima adalah penggunaan batuang kertas. British memperkenalkan batuang kertas kepada negeri-negeri selat di bawah lembaga Persuruhanjaya Wang. Dari segi aspek sosial, sekolah vernakular Melayu dan Inggeris diperkenalkan. Penduduk tanah Melayu yang mempelajari bahasa Inggeris berpeluang menyambung pengajian mereka ke peringkat tinggi. Yang kedua, dari segi pemikiran terbuka, masyarakat Melayu lebih berfikiran terbuka. Mereka tak lagi mempercayai segala pantang larang, petua dan lain-lain macam bomoh ke. Diorang tidak mempercayai lah. Yang ketiga, pembentukan masyarakat majmuk, iaitu akibat daripada pembentukan masyarakat majmuk ni, kemasukan buruh dari China dan India ke tanah Melayu. So, sekarang diorang dah jadi penduduk tetap lah kat Malaysia. Selain itu, tulisan Rumi. Tulisan Rumi juga diperkenalkan dengan menggantikan tulisan Jawi. Yang terakhir adalah unsur kesenian barat. Seni bina bangunan yang bercirikan reka bentuk moden dan aliran muzik juga berubah menjadi aliran pop, balada, jazz, rock dan lain-lain. Dari segi aspek agama, British juga telah mengubah wajah Islam di Malaysia dalam bidang pendidikan, iaitu British ni dia berhasrat dia dapat ubah pegangan hidup masyarakat ni, pemikiran orang Melayu ni, supaya pemikiran orang Melayu ni dapat sanjung lah, dapat dapat menyanjung kehebatan mereka. Kita puji dia, dia orang British ni hebat dari segi aspek ni. Dia nak orang Melayu ni beranggapan macam tu. Yang kedua, British mengamalkan corak pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara jantina, iaitu sebab ada jurang atau tembok pemisah pergaulan antara lelaki dan perempuan yang muka murim. Kan kalau dalam Islam kita mencegah hubungan yang bebas ni kan, sebab itulah. Kesimpulannya,
Orang Eropah memang suka berperang dan suka menjadikan sesuatu itu milik mereka. Tetapi orang tempatan tidak mudah putus asa untuk bersama berganding bahu untuk menghalau British keluar dari tanah Melayu. Orang tempatan khususnya telah berusaha dalam meningkatkan kesedaran dan semangat nasionalisme sesama mereka sehinggalah tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.